Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina akmal futuh wa shrah sudurana akmal syuruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna dha'if فقوي في رضاك ضعفاءنا وخذل الخير بنواسنا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء wa huwal alimul qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni ini kuliah antara kuliah paling jauh lah yang pernah kita terima. Saya daripada Kuala Kerau, ini di Seremban. Terima kasih kepada Tuan Zul yang menjemput. Sebenarnya agak sukar nak cari tarikh untuk dapat kemari. Alhamdulillah, hari ni pun duk tengok-tengok tadi macam tak sempat, tapi Alhamdulillah sempat kerana ada banyak program di tempat saya sendiri. Terima kasih kepada Tuan Zul yang menjemput, kepada pimpinan setempat. Mungkin dalam ni ada, kalau di Pahang dipanggil Tok Empat, di sini apa panggil? Tok Empat lah. Ketua kampung, ketua perumahan Fasa 3A, Datuk Imam, para asatizah AJK Surau, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tajuk yang dibekalkan kepada saya, Jalan Menuju Hidayah, tajuknya asal yang saya dapat. Kemudian dibenarkan untuk membawa apa saja tajuk, dan saya kira saya akan membawa tajuk yang telah diberilah, Jalan Menuju Hidayah, kerana tajuk ni adalah tajuk yang sangat luas untuk dibincangkan. Malam ni apa yang dikongsikan kepada tuan-tuan berupakan maklumat, artinya kalau tuan-tuan balik ni dan tidak ada tindakan dilakukan, maka jalan tu ditinggal jalan. Seperti mana bangunan dekat depan tu kan, yang terbakar kan, ada tinggal bangunan, dia tidak ada manfaat. Apabila kita sebut meraih hidayah, jalan menuju hidayah, artinya kita naklah hidayah tu. Hidayah tidak semata-mata dengan ilmu, dengan pendengaran, tidak. Dia melibatkan amal. Jadi kalaulah lepas kuliah ni apa yang difahami, moga-moga dapat kefahaman. Kalau ditinggalkan pada sekadar faham, maka jadilah jalan tu jalan yang mati. Tak ada orang boleh meraih hidayah tanpa dia sendiri perlu jalan dalam jalan tersebut. Ayat yang dibacakan tadi daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-54. Allah Ta'ala sebut, Allah yang menciptakan kamu semua dalam keadaan lemah. Ketika kita dilahirkan lemah, bahkan sebelum kita dilahirkan, duduk dalam perut ibu, betul-betul bergantung kepada kuasa Allah. Selepas kita dilahirkan, kita dalam keadaan lemah. Kemudian kata Allah, selepas berkeadaan lemah itu, ia menjadikan kamu kuat. Sedikit demi sedikit kita meraih kekuatan, boleh meniaga, boleh merangkak, boleh berjalan, boleh berlari, boleh bercakap, boleh berfikir, akhirnya boleh mentadbir. Sampai satu saat setelah itu ia menjadikan kamu lemah semula, sehinggalah kamu beruban, wasyaibah, sehinggalah kamu beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah yang maha mengetahui dan lagi maha berkuasa. Ayat ni tuan-tuan dan Allah, kita syahidnya, kita nak sentuh tentang
perubahan. Taghayyur, perubahan. Tiap-tiap satu perkara yang berubah, dia boleh dididik. Alam ni berubah, sehingga ulama tauhid nyatakan definisi alam, al-alamu mutaghayyir. Alam ni berubah. Artinya apa sahaja yang jenis berubah, alam lah tu. Itulah artinya, apa sahaja yang jenis berubah, alam. Maka bila dia alam, dia berubah, dia boleh dididik. Contoh dalam hati Allah, tengok pokok yang begitu besar, tetapi kerana sifatnya berubah daripada kecil sehingga ke besar, maka dia boleh dididik. Tuan-tuan tengok orang pokok bonsai tu kan, dia boleh letak dawai. Batang yang begitu besar, dia boleh ikut dawai tu. Daripada kecil, dia membesar mengikut apa yang telah dibentuk. Itu pokok. Poin utama dia, tiap-tiap perkara yang berubah boleh dididik, boleh dibentuk. Baik, kita nak fokus kepada manusia ni pun berubah. Dan ada beberapa perkara pada manusia yang berubah. Ada 3 perkara pada manusia yang berubah. Yang pertama, tubuh manusia berubah. Yang kedua, akal manusia itu berubah. Yang ketiga, hati manusia itu berubah. Poin kita tadi, tiap-tiap yang berubah boleh dididik. Cuba kita tengok pokok yang tidak terdidik dengan penjagaan, maka dia akan jadi hutan belukar. Cuba tengok tubuh yang tidak dididik dengan betul, maka dia merosakkan tubuh itu sendiri. Cuba tengok akal yang tidak dididik, maka dia akan mencipta manusia-manusia jahil. Dan hati yang tidak dididik, hati yang penuh dengan nafsu serakah. Jadi tuan-tuan hati Allah, persoalannya sekarang, bagaimana nak didik 3 perkara ni. Ini kuliah utama dia. Kita pergi daripada alam ni berubah. Daripada alam tu, sebahagian daripada yang berubah adalah kita. Kita yang berubah ni ada 3 poin utama yang berubah. Tiap-tiap perubahan kita boleh dididik. Baik, jasad manusia perlu dididik. Dulu kita kecil ya. Kalau lahir pramatang tu, besar tapak tangan je. Tapi semakin hari semakin membesar. Ni besar ke dampak kita hari ni tuan-tuan, asalnya kecil lah. Perubahan kita ni, kalau tidak dijaga dengan disiplin yang betul, dia akan merosakkan diri sendiri. Maka bagaimana cara mendidik tubuh badan? Allah sebut dalam Quran, kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Makanlah, kerana makanan ni dia memberi zat, dia menambah kekuatan, dialah yang menentukan perubahan kita. Walaupun hakikatnya Allah Ta'ala yang merubah, tapi kalaulah pada sifir manusianya, seorang anak tidak diberikan makanan yang cukup zatnya, maka perubahan dia terbentuk. Maka kata Allah, makanlah. Allah Ta'ala suruh kita jaga tubuh kita. Minumlah. Tetapi Allah pesan satu perkara untuk menjaga tubuh, jangan berlebih-lebihan. Kerana Allah Ta'ala tak suka orang yang berlebih-lebihan. Bagaimana yang dimaksudkan makan tak berlebih? Dalam Islam, kita ada ketika makan duduk secara sunnah. Bagaimana duduk sunnah? Tegakkan kaki kanan, kaki kiri, punggung duduk di atas kaki yang kiri. Kenapa diajar kedudukan begitu? Sabit dengan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, orang yang beriman ni, sebenarnya jumlah makanan yang cukup untuk diri dia adalah sekadar dia boleh berdiri je untuk ibadah. Sikit je tu. Perut kita yang sangat lapar, kita ambil segenggam, kita ambil secubit, sejemput makanan kita makan. Sejemput makanan tu sebenarnya telah memberi tenaga untuk menegakkan tulang belakang. Tapi tuan-tuan tak tahan kita begitu. Itu makanan para wali Allah. Jadi kalau tak tahan makan begitu, kalau kamu perlu lebih, kata Nabi SAW, maka makanlah untuk memenuhi 1/3 perut dengan makanan, 1/3 perut dengan minuman, 1/3 perut dengan angin. Apa maksud makan dengan 1/3 perut? Ketika kita duduk dalam keadaan sunnah, yakni dalam keadaan kaki kanan naik ke atas, bila kita makan tuan-tuan,
Sampai satu saat makanan kita tu akan kita akan rasa penuh perut. Penuh perut tu artinya kita telah pun memenuhi 1/3 perut. Kadar tu dah cukup. Tapi kalaulah kita buka kedudukan tu, kita ubah duduk bersila, rasa kenyang tu hilang, dia akan rasa lapar semula. Sebab bila kita ubah posisi kedudukan, kita membuka ruang perut yang lebih besar. Daripada 1/3, kalau kita duduk bersila, dia akan membuka 2/3 perut. Kalau tuan-tuan nak makan lagi, tuan-tuan duduk bersila, boleh makan lagi. Tuan-tuan makan sampai penuh. Duduk bersila dah tak boleh makan. Kalau tuan-tuan nak makan lagi, tuan-tuan lunjurkan kaki. Muat artinya perut lebih terbuka, memenuhi 3/3 perut. Orang yang makan macam ni, sebenarnya dia telah makan lebih daripada had, dan makanan itu akan merosakkan diri dia. Yang tu datang kencing manis, datang darah tinggi, datang gout, datang cagu. Cagu ni tidak daripada makanan lah. Tersilap cagu. Datang apa? Penyakit-penyakit yang datang daripada perut. Penyakit-penyakit yang datang hari ni kerana makanan manusia. Kalau ada doktor dalam ni, boleh dia mengesahkan makan ni akhirnya merosakkan tubuh. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, kerana ia akan membentuk tubuh badan kamu. Tapi jangan berlebihan. Manusia langgar undang-undang ni, sebab tu berpenyakit. Satu demi satu penyakit. Walaupun dah tahu ada penyakit, masih melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka berkekalanlah sakit tersebut. Kemudian bagaimana lagi cara untuk mendidik tubuh? Kalau tuan-tuan nak tubuh yang apa? Sadu, pergi gym. Tempoh mendidik tubuh adalah tempoh yang paling pendek. Kalau tuan-tuan pergi gym, tuan-tuan tengok dalam tempoh sebulan dah ada perubahan dah. Dah naik otot, ni badan dah katam dah. Dah nampak ni sikit-sikit. Dalam tempoh 3 hingga 4 bulan tuan-tuan boleh jadi macam atlet dah badan. 4 bulan je diperlukan untuk didik tubuh supaya tubuh tu kelihatan cantik. Tak lama tuan-tuan nak didik tubuh ni, sekejap je. Kecuali kalau kita tidak berkehendak. Tidaklah jadi kewajipan didik tubuh sehingga kita jadi katam, tak jadi kewajipan pun. Tetapi menjaga makanan supaya tubuh tumbuh besar dengan baik adalah satu kewajipan. Tubuh ini amanah daripada Allah. Dan benda ni ramai orang boleh faham. Oleh kerana tubuh tu berubah, maka dia perlu dididik. Tanpa didikan, dia akan merosakkan diri kita. Yang kedua tuan-tuan, akal juga berubah. Akal ni kalau kita tak isi apa-apa pada dia, dia tetap akan berubah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita contohnya kita tak pergi sekolah, kita tak tuntut ilmu, kita tak isi apa-apa pada akal ni tetap boleh memahami sesuatu sehingga akal tu akan berubah. Suasana sekeliling dia mengubah cara dia berfikir. Di mana dia duduk mengubah cara dia berfikir. Dengan siapa dia duduk mengubah cara dia berfikir. Ilmu apa yang dia ambil mengubah cara dia berfikir. Akal itu berubah. Tanpa didikan, akal akan berubah kepada kerosakan. Contoh, tuan-tuan Allah, tidak masuk pada akal bagi orang yang waras bersetuju dengan lesbian, gay, transgender, LGBT, bisexual, LGBT. Itulah lesbian, LG, gay, B, bisexual, transgender. Tidak ada orang yang waras akal dia boleh bersetuju dengan perkara ni. Sesiapa yang mula bersetuju dengan perkara ni, dia bersetuju dengan sesuatu yang telah lama dilaknat oleh Allah. Kaum Nabi Lut alaihissalam telah dilaknat oleh Allah kerana bersetuju dengan perkara ini. Akal orang yang waras, yang terbentuk daripada ilmu yang benar, tak akan bersetuju dengan perkara ini. Walhal kadang-kadang tuan-tuan mati Allah, tidak dibentuk dengan agama pun. Akal yang tak perlu terbentuk dengan agama pun akan menolak perkara ini, kerana perkara ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan lumrah manusia tu. Allah ciptakan manusia ni berpasangan. Pasangan lelaki adalah perempuan, pasangan perempuan adalah lelaki. Adalah sesuatu yang jauh daripada lumrah manusia. Apabila lelaki mula mencari pasangan lelaki, perempuan mula mencari pasangan perempuan. Ini akibat daripada apa? Akibat mereka membentuk akal dengan cara yang salah. Akal berubah. Bila diubah, perlu dididik.
Persoalannya, apakah yang boleh kita buat untuk didik akal supaya akal tu tak rosak? Tuan-tuan mati Allah SWT, satu jenis ilmu, 3 jenis ilmu yang kita perlu cari untuk didik akal. Ilmu ni disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yakni ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain terdiri daripada ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Kenapa 3 jenis ilmu? Baik, sebelum kita lahir, bahkan sebelum Adam AS diciptakan, alam ni telah tercipta dengan SOP yang tertentu. Bumi dah ada, syurga dah ada, neraka dah ada. Kemudian tuan mati Allah, perancangan Allah untuk menjadikan apa fungsi bumi, apa fungsi syurga, apa fungsi neraka telah siap sebelum kita dicipta. Siap dah tuan. Maknanya kalau dia nanti siapa-siapa pun jadi khalifah, khalifah tu perlu mengikut SOP yang telah disiapkan. Sama juga seperti kita ada jalan raya dekat depan tu, kita belum beli kereta, jalan raya tu dah ada dia punya undang-undang. Bila kita beli kereta, kita tak boleh buat undang-undang sendiri. Undang-undang dah siap. Lampu merah tu artinya berhenti, lampu hijau artinya berjalan, lampu kuning tu artinya kejar cepat-cepat sebelum merah. Tidak tuan, lampu kuning tu artinya bersedia untuk berhenti. Kalau kita tak beli kereta lagi, kita faham tentang dia punya undang-undang. Lepas kita beli kereta tuan-tuan, kita pergi langgar, penyakitnya akibat yang buruknya kita tanggung. Begitu juga dengan alam. Belum kita ada, SOP alam dah tersiap sedia. Apa dia SOP alam? Ringkasnya, SOP alam, dunia tempat diuji. Sesiapa yang berjaya masuk syurga, siapa yang gagal masuk neraka. Ujiannya dunia, cara melepaskan ujiannya telah diberikan melalui manual pengurusan yang khusus, yakni Al-Quran. Maka tuan-tuan mati Allah, siapa saja yang nanti menjadi khalifah, dia perlu memahami manual pengurusan. Manual pengurusan ni mempunyai terlalu banyak maklumat. Al-Quran mempunyai ilmu yang sangat luas. Lalu ulama kata, bukan semua orang kena tahu semua isi Quran, tapi sekurang-kurangnya dia kena tahu 3 perkara. Yang ni yang pertama, dia kena tahu dia datang daripada mana dan dia nak ke mana. Ini ilmu akidah. Ilmu akidah. Bila kita belajar tentang akidah tuan-tuan, kita faham siapa tuan, siapa hamba. Orang yang asal-asal tak faham siapa tuan, siapa hamba, maka pasti dia akan menganggap diri dia sebagai tuan kepada dirinya, sehingga dia rasa aku boleh buat apa aku suka, apa yang aku tak suka aku tak perlu buat. Tuan-tuan mati Allah, tak pernah wujud istilah tu dalam Islam. Kenapa tak pernah wujud? Tiap-tiap zarah yang ada dalam alam ni semua sekali tak akan wujud kecuali setelah Allah cipta. Apa pun yang ada dalam dunia ni tak akan wujud kecuali setelah Allah cipta. Memberi maksud yang jelas, semua perkara tu Allah punya. Semua perkara tu termasuklah diri kita. Diri kita Allah punya. Sesiapa yang duk rasa diri dia tu dia punya, tidak dimiliki oleh Allah, rasa tu pun dah salah dah. Dia tak faham dah dia ni siapa punya. Sebab tu dia rasa dia ada hak sendiri, hak asasi sebagai manusia. Dia tuntut hak bersuara, dia tuntut hak kebebasan berfikir, dia tuntut hak itu, tuntut hak ini. Sedangkan manusia tidak mempunyai apa-apa hak, kerana manusia tidak memiliki diri mereka sendiri. Ilmu apa yang nak mengajar kita supaya kita faham kita dimiliki oleh Allah? Ilmu tauhid. Seseorang yang mengaji ilmu tauhid sampai pada satu peringkat, dia memahami dia ni siapa punya, dia datang daripada mana, apa tugas dia atas muka dunia, dia nak pergi ke mana lepas mati esok. Sebab tu dalam mati Allah, ilmu ni membentuk akal yang sejahtera daripada kesesatan. Seseorang yang telah memahami tentang ketauhidan, maka dia akan dipertanggungjawabkan dengan beberapa taklif, yakni taklif kehambaan. Kena jadi hamba. Ada perkara yang boleh dibuat, ada perkara yang dia tak boleh buat, ada perkara yang kalau dia buat berdosa, ada perkara yang kalau dia tak buat berdosa, ada perkara yang kalau dia buat dapat pahala, ada perkara yang kalau dia tinggalkan dapat pahala.
Semua perkara ni tuan-tuan dirumuskan, dikompakkan oleh ulama dalam satu ilmu, nama dia ilmu fiqh. Sebab tu kena ngaji ilmu fiqh, kerana bagaimana kita nak gambarkan ketauhidan kepada Allah, yakni dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Ibadah kepada Allah tak boleh datang dengan sangka-sangka. Allah sebut dalam Quran, kata Allah tentang manusia yang hidupnya penuh dengan sangka-sangka, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan sebahagian daripada mereka la ya'lamu, ummi artinya tak erti baca kitab. Kalau ayat kalau kita ni Quran lah. Kami di sana tuan-tuan, saya ni pengerusi kepada Institut Tahfiz Turas Al-Banna. Di sana kita buat pengajian, belajar mengaji tuan-tuan, untuk mereka yang dewasa. Sambutan amat menggalakkan, tetapi dalam keadaan dia menggalakkan, dia juga menunjukkan situasi yang sangat membimbangkan, yakni umur 40-an, 50-an, 60-an, termasuk 70-an, ramai yang memang tak boleh baca Quran. Memang tak boleh baca, tak kenal huruf alif, tak kenal huruf ba. Kalau baca pun tak boleh, bagaimana dia nak faham? Maka kata Allah, wa minhum, di antara mereka tu ummiyun, ramai sangat orang yang tak erti baca kitab. La ya'lamuna al-kitaba, mereka tak tahu isi kitab tu. Kemudian bagaimana mereka rasa macam mereka tahu? Illa amani, kecuali mereka menyangka-nyangka inilah isi kitab. Datang daripada mana ni tuan-tuan? Orang tak erti baca kitab, bukan baca kitab Quran. Maka tuan-tuan mati Allah, macam mana dia nak faham agama ni? Oleh kerana kita duduk di kalangan orang Islam, perihal-perihal agama ni sentiasa diperkata. Kadang-kadang kita dengar dalam radio sikit, kita pergi ke surau sikit, kita dengar orang cakap dekat tempat kerja sikit, kadang-kadang anak balik daripada sekolah cakap sikit, tuan-tuan, kita gabungkan, kita buat satu kefahaman. Inilah Islam. Kefahaman ni confirm salah, tuan-tuan, kerana dia tidak didirikan atas dasar ilmu. Ini nama dia, mereka menyangka inilah Islam. Walhal wa inhum illa yadhunnun, tak lain tak bukan, mereka hanya hidup dalam keadaan bersangka-sangka mereka duduk dalam kebenaran. Ini tuan-tuan, dalam ibadah sekalipun. Sebab itulah ada orang kata, saya ni ustaz, tak pakai tudung tak apa, janji saya nak baik je. Baik mana kalau tak pakai tudung? Mana duduknya baik kalau tak pakai tudung? Kalau dengan pencipta kita sendiri pun kita tak boleh nak jaga adab, maka bagaimana kita nak kata baik? Contoh tuan-tuan mati Allah, dalam perumahan fasa 3A ni, semua orang kata kita baik, tapi bila balik ke rumah, mak kita tahu memang kita tak baik. Dia tak pernah kata kita baik. Hakikatnya kita ni baik ke tidak? Kalau mak kita sendiri tak pernah iktiraf kebaikan kita, tak. Walaupun satu perumahan ni semua kenal kita baik, kita tak baik. Sebab apa? Sebab orang yang paling banyak berkorban untuk kita, boleh kata kita tak baik, dia lebih kenal kita. Begitu juga dengan manusia yang duk menyangka kebaikan dengan manusia semata-mata dah cukup untuk menjadikan dia baik. Dia lupa dia kena jaga hubungan dengan Allah. Ni tuan-tuan mati Allah, antara golongan manusia yang duk rasa, aku ni dah Islam lah ni. Islam lah ni. Mana Islamnya aku? Aku buat baik dengan orang. Apa lagi? Mana ni Islamnya aku? Aku tak sakitkan dia orang. Semayang tidak, menuruti perintah Allah tidak, macam-macam perkara hubungan Allah diwasakkan. Maka tuan-tuan Allah, yang ni adalah kefahaman yang salah. Sebab tu mereka yang ada akidah nak bentuk akal, dia kena ada ilmu ibadah. Kemudian tuan-tuan Allah, satu lagi ilmu yang menjadi fardu, yang menyebabkan akal terbentuk dengan baik adalah tiap-tiap ibadah yang kita buat atas muka dunia ni, secara ringkasnya, kita nak pahala daripada ibadah ni. Kita nak pahala daripada ibadah. Dan pahala kita ni tuan-tuan Allah tidak dijamin selamat selagi mana kita tidak mati. Mati esok, ibadah pahala yang tinggal itu sahajalah yang kita akan bawa bertemu Allah.
Sebab apa tuan-tuan mati Allah? Kerana akan terdapat banyak perkara yang boleh membatalkan ibadah kita pada bila-bila masa. Contoh, ini salah satu contoh daripada banyak contoh. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sadaqah Rasulullah SAW. Hasad, yang ni dengki tu lah. Dengki, jenis sakit hati korang tu. Hasad, memakan kebaikan seperti mana api makan kayu. Hadis ni ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Yang pertama, Nabi gambarkan kebaikan dimakan oleh hasad seperti mana api makan kayu. Nabi nak beritahu kebaikan-kebaikan manusia akan terhapus perlahan-lahan macam api makan kayu, bukan macam api makan kertas. Api makan kertas zoom habis. Api makan kayu tuan, perlahan-lahan. Begitulah kebaikan terhapus. Yang kedua, tentang kebaikan. Apakah kebaikan yang terhapus tu? Kata ulama dua perkara. Yang pertama, makna kebaikan kat sini pahala. Orang yang ada hasad, pahala dia terhakis sedikit demi sikit, habis. Hari-hari sikit-sikit. Akhirnya macam api makan kayu, kayu hanya tinggal debu. Bila dia mati, tak ada pahala. Ini memberi maksud, kalaulah kita ibadah tapi tak jaga pahala kita, tuan-tuan, puan-puan, maka boleh jadi kita mati tak ada dah pahala. Yang kedua, makna kebaikan dekat sini adalah sifat-sifat baik yang asalnya ada pada diri dia akan terhapus sedikit demi sedikit. Contoh, dia ni orang yang waktu muda dia suka senyum ke orang, itu sifat baik lah tu. Tapi kerana hasad, lama kelamaan sifat kebaikan tu akan hilang. Kalau dulu dia suka tolong orang, lama kelamaan sifat tolong orang akan hilang. Kalau dulu dia seorang yang baik, lama kelamaan kebaikan tu akan hilang. Ini hasanat yang akan hilang akibat daripada hasad. Hadis ni bukan nak sebut tentang hasad. Yang saya cuba nak sampaikan adalah untuk jaga ibadah ni memerlukan satu lagi ilmu. Ini nama dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf menjaga ibadah supaya ibadah tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ilmu ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu apa jenis ilmu tu atas muka dunia, tak tahu langsung, ilmu meniaga tak tahu, ilmu bertukang tak tahu, ilmu bekerja tak tahu, tak ada benda tahu, kata orang faham. Tak ada benda ketahunya. Itu kata orang faham tu. Tapi tahu 3 ilmu ni, tuan-tuan, selamat dunia, selamat akhirat. Tuan-tuan tahu semua jenis ilmu, tapi tuan-tuan tak tahu 3 perkara ni, tuan-tuan tak akan selamat di akhirat. Tak akan selamat. Jaminan tak akan selamat. Tak kenal Allah, nak selamat macam mana? Tak tahu ibadah macam mana, nak selamat macam mana? Tak tahu nak jaga pahala macam mana, nak selamat macam mana? Maka nak bentuk akal, kerana akal tu berubah. Perubahannya memerlukan pendidikan. Didikannya adalah ilmu. Ilmu yang perlu ada bagi tiap-tiap orang beriman adalah ilmu akidah, untuk membentuk, mengesahkan iman. Ilmu ibadah untuk mengesahkan ibadah. Ilmu tasawuf untuk mengesahkan pahala dia. Itu 3 jenis ilmu bentuk akal. Baik. Kemudian bila tuan-tuan cari 3 perkara ni, dia akan membentuk akal dengan kebaikan. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan satu benda yang tidak boleh terbentuk dengan ilmu, iaitu hati. Perhatikan tuan-tuan rahmati Allah, kita bukan tak mengaji kat sini banyak kuliah kan? Banyak kuliah kat sini, artinya kita mengaji. Ada banyak ilmu yang kita dengar. Dia mengubah akal kita. Kan dia mengubah cara kita berfikir, dia mengubah cara kita bertindak. Tapi kalau kita perasan, dalam keadaan akal kita mula menerima kebenaran Islam, mula tunduk kepada perintah Allah, perhatikan hati kita yang sentiasa cuba untuk menolak perkara tersebut. Kan? Hati kita ni akan ada, janganlah buat. Kan? Dia ada benda tu. Artinya apa yang ada pada akal ni dia tak sama dengan apa yang ada pada hati. Akal nak jadi hamba Allah, tapi hati malas je. Akal nak beriman, nak bersungguh-sungguh dengan ibadah, tapi hati berat je. Kenapa ni, tuan-tuan? Kerana hati juga sifatnya berubah. Perubahan hati memerlukan didikan. Didikan hati bukan ilmu. Ilmu mendidik akal, tak mampu didik hati.
Mendidik hati perlukan perkara yang lain, bukan kepada ilmu. Baik, saya ringkas sini tuan-tuan, sebab kalau cerita habis ni sekarang, kita habis pukul berapa boleh? Biasanya kat sini pukul 9. Setengah jam memang saya terpaksa ringkas. Saya ingat sampai subuh tadi. Kalau subuh pun tuan-tuan je lah, saya balik tuan-tuan. Jauh lagi nak balik ni, 200 km lebih ni. Tapi tak apa tuan-tuan, untuk perkongsian ilmu. Cuma itu saya kata, yang saya boleh kongsi adalah maklumat. Tuan-tuan kena bawa maklumat ni, kena kembangkan dalam bentuk amal. Baik, hati berubah, tanpa ilmu pun dia akan berubah. Cuba tengok budak kecil tuan-tuan. Saya tengok anak saya kecil-kecil lagi. Anak saya ada 6 orang. Yang paling kecil umur 3 tahun, 2 tahun nak masuk 3 tahun. Dia kalau kita ambil barang dia marah. Dia marah. Kalau kita pulang, dia senyum tu. Kita salam, kita peluk, selesai. Artinya tuan-tuan, hati dia tu cepat je memaafkan. Hati budak cepat je memaafkan. Kita rotan tang. Lepas tu kita rasa insaf, kita rasa bersalah, kita peluk dia, kita belai dia, selesai. Kita orang tua tuan-tuan. Orang tua ni lepas bergaduh tuan-tuan, boleh selesai terus tuan-tuan. Mampu tak boleh selesai. Kenapa? Kerana hati kita ni berubah. Daripada kecil tu dia berubah. Maka perubahan hati juga perlu kepada didikan. Saya ulang tadi, didikan hati bukan ilmu. Kalau kita merasa dengan ilmu kita boleh didik hati kita, salah tuan. Ilmu dididik akal, tapi nak didik hati diperlu perkara yang lain. Nak didik hati diperlukan satu je, nama dia riyadhah. Nanti kita akan kembangkan apa makna riyadhah. Apa maksud riyadhah? Konsistensi sampai mati. Bukan riyadhah petang-petang, bukan. Konsisten sampai mati. Soalannya, nak konsisten buat apa? Bagaimana nak didik hati? Mendidik hati perlukan kepada konsistensi, yakni berterusan sampai mati. Kalaulah seseorang hanya melakukan perubahan ataupun cuba mendidik hati setengah jalan, yakni buat dalam tempoh setahun, tahun kedua tak buat dah, hati tak akan berubah. Yang kita faham konsisten, persoalannya konsisten nak buat apa? Konsisten buat ni tuan-tuan ada 3 perkara. Saya senaraikan 3 perkara. Yang saya senaraikan ni tuan-tuan bukan saya tulis sendiri sebenarnya. Saya ambil semua dalam kitab. Saya kongsikan tuan-tuan. Jadi ulama susun, kita cuma kongsikan. Baik, yang pertama yang perlu kita konsisten adalah kurang makan, kurang minum, kurang tidur. 3 perkara. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Benda ni sentiasa berlaku pada bulan puasa kan. Bulan puasa ni kita kurang makan, kita kurang minum, kita kurang tidur. Tapi sesiapa yang hanya mengharap kepada kurang makan, kurang minum, kurang tidur untuk mendisiplinkan hati dia, dia akan gagal. Contoh yang jelas, umur saya tahun ni 40. Bulan 7 baru ni dah masuk 40. Saya balik pada umur 14, lebih kurang lah, saya pun tak ingat tuan-tuan. Saya puasa ni dah 26 tahun lah. Puasa kerana taklif. Kita sering kali mendengar puasa ni mendidik jiwa. Antara yang dididik, sabar. Kan tuan-tuan? Tapi cuba perhatikan, setelah puluhan tahun kita puasa ni, siapa yang dapat sabar? Siapa dapat sabar? Saya ni sekarang Ustaz memang sabar sungguh. Beza dengan dulu. Cuba angkat tangan tuan. Nak tengok siapa dapat. Tuan-tuan mati Allah, jangan kata puasa jangan kata kesan lepas puasa. Masa puasa pun tak dapat sabar. Awak ni orang tengah lapar, awak buat kes sekarang dapat. Kita boleh cakap gitu, orang tengah lapar ni orang buat kes. Patutnya tengah lapar tu kita sabar sikit. Tapi kerana tengah puasa, perut tengah lapar, orang buat hai, dapat penyakit orang ni sekarang. Maknanya tengah puasa pun tak dapat sabar. Maka sebenarnya apa fungsi kurang makan, kurang minum, kurang tidur? Nabi SAW gambarkan nafsu manusia ni macam anjing gila. Nabi kata nafsu ni macam anjing gila. Cuba tengok perangai anjing gila tuan.
Kalau lepaskan kat masjid ni, apa jadi? Kerana kegilaan dia tuan-tuan, habis semua kena gigit maka. Kita ikat anjing gila ni, kita ikat kat tiang. Dia gila lagi tak? Dia gila lah tuan-tuan. Ikat pun dia gila, lepas pun dia gila, sebab dia gila. Tuan-tuan, jangan bagi dia makan 3 hari. Apa jadi? Dia akan jadi lembik. Lembik tu tuan-tuan, adakah dia tak gila dah? Dia gila lagi, cuma dia lemah. Lepas tuan-tuan bagi makan, tuan-tuan, kegilaan dia naik semula dah. Kegilaannya tidak pernah berkurang pun. Tenaganya yang berkurang. Nafsu ni begini tuan-tuan. Nafsu ni macam anjing gila. Bila kita tak makan, tak minum, dia lemah. Tapi sebab dia gila, kita makan balik, dia gila balik tuan-tuan. Itu namanya anjing gila. Maknanya yang kita perlu konsisten, yang pertama, kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Bukanlah satu-satunya kaedah nak didik nafsu tu, bukan. Nak didik hati tu, bukan. Tapi kurang makan, kurang minum, kurang tidur ni, dia punya kesan dia adalah melemahkan nafsu. Bila nafsu tu konsisten lemah, maka lebih mudah untuk kita didik. Didikannya tak boleh dengan kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur fungsinya untuk melemahkan nafsu. Ketika nafsu terlemah, lebih mudah dididik. Anjing gila yang sedang lemah lebih mudah dikawal daripada anjing gila yang sedang kuat. Jadi yang pertama, konsisten kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Dia akan berlawanan dengan sains. Tidur kena 8 jam sehari. Dia akan berlawanan tuan-tuan. Orang Islam, orang beriman cukup dengan tidur 6 jam sehari. Semakin mereka meningkat umurnya, maka kadang-kadang sampai 4 jam je sehari tuan-tuan. Kadang-kadang sampai 3 jam je sehari. Mereka yang mentarbiah diri mereka dengan kurang tidur. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, konsisten. Sebab tu selain daripada puasa yang wajib, maka kita digalakkan puasa sunat. Tujuannya apa? Nak lemahkan dia tu. Tapi adakah semata-mata dengan puasa sunat? Tidak. Konsistensi yang kedua setelah kurang makan, kurang minum, kurang tidur adalah konsisten muhasabah. Kena konsisten muhasabah. Baik, apa yang kita nak muhasabah? Muhasabah ni perlu berlaku secara harian. Ulama meletakkan 2 tempoh masa yang paling baik untuk muhasabah, sama ada sebelum tidur ataupun pada sebelah pagi. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia menyusun waktu muhasabah yang paling baik selepas wirid subuh tu. Itu waktu yang diletakkan lah. Kenalah dengan apa, orang yang zaman dia mungkin tidak sesibuk kita pada waktu pagi. Kita ni pagi tuan-tuan Superman lah ke, nak pergi kerja lagi, nak hantar anak lagi, anak 3 orang sekolah, kereta 1, orang rumah nak pergi kerja lagi, kita pergi kerja, ni dah terbang kan. Susah. Sembahyang subuh tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zoom hilang orang. Mungkin ni keadaan di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar. Sini kot lebih kurang kot. Kalau tak sibuk sangat pun, waktu tu waktu sibuk. Jadi tuan mati Allah, kalau tak boleh buat belah pagi, buat belah malam. Apa yang nak dimuhasabah? Ada 3 perkara. Yang pertama, muhasabah dosa kita. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita sebelum tidur, tuan-tuan cuba tengok flashback daripada kita bangkit tidur pagi tadi sampai kita nak tidur ni, berapa banyak dosa kita buat. Tengah hari tadi bergaduh dengan kawan, duk fikir, kalau kita selusuri, apa punca bergaduhan? Oh, bergaduh tadi sebab aku ni suara tinggi dekat dia. Kemudian kita fikir lagi, kenapa kita suara tinggi tadi ya? Oh, sebab dia tu. Tuan-tuan, muhasabah tak boleh melibatkan dosa orang. Kalau kita kata dia salah, padanlah, tak jadi muhasabah. Muhasabah tak boleh ada prejudis. Kita perlu melihat hak kita saja, salah kita saja yang dia dimuhasabah. Tengok dosa sendiri saja. Bila kita mampu tengok dosa sendiri tuan-tuan, kita akan jumpa poin-poin penting untuk kita berubah. Lagi tuan-tuan cuba tengok, perhati diri kita kan. Kalau kita tengok orang di berjalan, dia buat sesuatu, dia buat salah, apa kita buat? Tegur kan.
Kadang-kadang tak perlu nak sebut awak nanti nampak orang buat salah awak tegur tak perlu kan. Memang kita tengok orang buat salah, automatik kita tegur. Sebab apa? Sebab sifat kita ni memang tak sukakan kesalahan. Cuma masalahnya mata kita ni ke depan. Sebab tu kita nampak salah orang tu. Sebab tu kita cuba nak baiki orang. Walhal dalam hati Allah, selain dia tu yang banyak salah, kita pun banyak salah. Belajar tengok diri sendiri. Jadi bila kita tengok orang, kita akan tegur orang. Bila kita mula jumpa salah diri, tuan-tuan akan terasa perlunya tuan-tuan berubah. Ini muhasabah. Muhasabah memang memberi kesan yang besar ke dalam hati kita. Muhasabah dosa. Yang kedua, tuan-tuan Allah, muhasabah aib diri. Aib diri ni apa? Aib diri ni tuan, sesuatu yang kurang pada diri. Kalau ilmu moral sekarang ni, dia suka mengajar kita tengok kehebatan diri, kemampuan diri. Imam Ghazali ajar tengok aib diri. Tuan-tuan nanti Allah, kalau kita tengok diri kita belah hebat semua, payah jadi baik tuan-tuan. Kena tengok belah aib tu. Kita tengah cakap ke orang nasihat, kita pun buat, itu aib. Kita depan orang nampak kita baik, belakang orang kita tahu macam mana diri kita, itu aib. Sesuatu yang kalau diketahui oleh orang malu kita, itu aib. Aib ni tuan-tuan, sebelum tidur tengok dulu. Duduk renung-renung. Yang ketiga, yang perlu kita muhasabah, taksir dalam ibadah, kecuaian dalam ibadah. Daripada subuh sampailah isyak, tuan-tuan tengoklah benda yang mengganggu hidup kita, benda yang mengganggu solat kita. Tuan-tuan cuba perhati dia elok. Ada tak yang mengganggu hidup kita ni benda-benda besar yang berlaku dalam dunia? Contohnya tuan-tuan, masa perang Ukraine dengan Rusia baru berlaku gitu. Terganggu tak solat tuan-tuan? Aduh, perang pula Ukraine Rusia ni. Terganggu tak? Tak terganggu tuan-tuan. Landslide berlaku dekat Nyawa, 50 km persegi landslide. Turun berapa kilometer, 16 km turun tanah. Terganggu tak solat kita? Tak pun. Padahal tak tahu pun tuan-tuan. Baca surat khabar, seorang lelaki lemas di Paya Sydney, Australia. Lepas tu kita semayang tuan-tuan. Terganggu tak semayang kita tu? Tak pun. Yang mengganggu solat kita adalah perihal-perihal harian. Sebelum datang seorang tadi, nak naik motor, kuncilah. Duk cari-cari, orang rumah kata, entahlah, anak awak yang pegang tadi, hak kecil tu. Pegang yang kecil pula, pegang nak cari kat mana ni? Kita pun naik bisikal. Tengah naik bisikal, manalah kunci motor? Manalah kunci motor? Allahu Akbar, duk fikir kunci motor. Habis 3 rakaat, kunci motor dia ganggu sembahyang. Sebelum sembahyang tuan-tuan, orang rumah WhatsApp, bang, saya ni nak pergi supermarket ni, abang cepat sikit balik. Kita tengah sembahyang, supermarket pula hujung bulan ni. 4 rakaat tuan-tuan supermarket. 4 rakaat supermarket. Kadang-kadang selipar hilang. Nak pergi ambil semayang, tengok selipar tak ada. Nak cari, kan orang nak semayang dah. Dalam semayang duk fikir, mana pula selipar ni? Dalam mahal 100 lebih beli. Sudah dah. Selipar je tuan. Rosak semayang. Poin yang saya cuba nak sampaikan adalah, yang mengganggu kita dalam ibadah sebenarnya sebahagian besarnya adalah kehidupan kita. Allah sebut dalam Quran, kata Allah, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang yang beriman. Ciri-ciri dia yang pertama, alladzina hum fi solatihim khashi'un, yakni orang yang khusyuk dalam solat. Allah kaitkan orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya itu adalah orang yang khusyuk dalam solat. Apa kaitan khusyuk dalam solat dengan kejayaan? Oleh kerana yang mengganggu kita punya ibadah kebanyakannya urusan peribadi, urusan harian kita tuan-tuan, maka apabila kita membentuk urusan harian kita semakin dekat dengan cara yang Islam nak, dia akan menjadikan urusan kehidupan itu semakin kurang mengganggu ibadah. Sehingga orang yang mampu khusyuk dalam solat memberi erti dia punya jalan kehidupan tu telah pun seperti yang dimahukan, dikehendaki oleh Allah. Sebab tu dikata berjaya tu. Berjaya tu bukan kerana khusyuk, berjaya tu kerana dia dah bentuk hidup dia seperti mana yang Allah Ta'ala nak.
Jadi tuan-tuan Allah kena cek taksir dan ibadah apa yang mengganggu ibadah kita. Kadang-kadang yang mengganggu ibadah kita maksiat tuan-tuan. Ya, duk tengok maksiat. Sebelum sembahyang duk tengok handset, tengok nampak maksiat. Tengok je tuan-tuan, bukan beria sangat, bukan bernafsu sangat, tapi tengok. Waktu sembahyang kan masuk ke setan. Ingat gambar tadi, kata setan. Ingat gambar tadi, lawa tak? Tuan-tuan, dia masuk. Tuan-tuan, kadang-kadang bola Liverpool lawan Manchester. Kita Liverpool, Manchester bantai Liverpool 6-0. Kutuk tak kawan kita kat luar. Dalam semayang tu, lorat sangat tuan-tuan. Dia kalah, dia menang, hancur pun stadium tuan-tuan, tak beri kesan pun pada kita. Tapi kerana minat sangat bola, akhirnya bola itulah yang mengganggu semayang kita. Lebih malang lagi kalaulah ibadah kita bermula pada umur 20 tuan-tuan, sampailah umur kita 50 hari ni, perkara yang mengganggu ibadah kita benda sama. Orang minat bola umur 20 tuan-tuan, Piala Dunia 4 tahun sekali kan? Umur 20 Piala Dunia, pasukan yang diminati menang. Waktu tu semayang duk teringat ke Brazil lah. 2000 umur 20, umur 24 pasukan dia kalah. Hak ganggu masa semayang ni, masa Piala Dunia ni, umur 24 bola kejap menang, kejap kalah, kejap menang, kejap kalah. 3-4 bulan masa Piala Dunia tu terganggu semayang kita buat bola je. Habis Piala Dunia, masuk umur 28, sekali lagi Piala Dunia, bola juga mengganggu. Masuk 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, bola lagi ganggu. Apa artinya tuan? Artinya ibadah kita tak pernah meningkat pun. Sebab yang mengganggu ibadah kita benda sama je. Setan tak perlu nak meningkat pun untuk berusaha merosakkan ibadah kita pada hak tu je. Padahal hidup kita meningkat Allah. Dulu motor buruk ni motor baru dah. Dulu rumah kecil ni rumah besar dah. Dulu kereta kecil ni kereta besar dah. Apa yang Allah Ta'ala beri keluasan kita ambil, tapi apa yang Allah Ta'ala tuntut kita tak buat. Hak ni tuan-tuan kena muhasabah. Sebab tu muhasabah ni yang pertama dosa, yang kedua aib, yang ketiga taksir dalam ibadah. Kemudian tuan-tuan Allah, selain daripada muhasabah, dah dua dah, Riyadhah kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Riyadhah muhasabah, arti muhasabah secara konsisten harian. Yang ketiga tuan-tuan Allah, konsisten juga mujahadah. Benda mujahadah ni, saya ni dah keluar logat faham nanti tuan-tuan, tak apa ke? Boleh? Dia cakap beria lagi tuan-tuan tak faham lah ni. Kalau beria lagi kuala naikkan sampai tuan-tuan tak faham. Seterusnya, yang perlu konsisten mujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu. Yang ni lah paling payah sekali tuan-tuan. Hak ni lah paling payah sekali. Nak lawan malas semayang, nak lawan malas semayang malam. Waktu semangat tuan-tuan hari-hari, masuk je sehari tak semangat. Dia bersambung sehari tak semangat tu sampai 3 tahun tak semayang malam. Buka Quran hari pertama tu 3 juzuk, hari kedua duk terasa panjang sangat 3 juzuk ni, kurang juzuk. Hari ketiga panjang juga 2 juzuk ni, kurang lagi sejuzuk. Hari keempat sejuzuk sehari, hebat sangat ni. So jadi 10 muka surat. Hari kelima tak baca dah. Tak baca tuan-tuan, sedar tak sedar 3-4 tahun tak baca. Sebab apa? Sebab kita dengan nafsu sangat lemah. Kita nak berantak dengan nafsu tu lemah sangat. Tuan-tuan, mujahadah kena berlaku seumur hidup. Ini nama konsisten. Yang ni lah orang tak nak ni tuan-tuan. Tak nak betul. Puasa sunat sekali-sekala boleh. Kalau nak buat dia jadi konsisten, kan payah kan. Dia tak nak berhadap untuk berlawan dengan nafsu. Walhal berlawan dengan nafsu ni perlu riyadhah. Nak didik hati tu. Kalau tidak, hati akan berkembang, hati akan berubah, tapi perubahannya kepada kejahatan. Maka tuan-tuan Allah, yang mujahadah, yang pertama mujahadah dalam ibadah. Tuan-tuan, baik huk, baik keruk, daya, tak daya, larat, tak larat, sakit, tak sakit, pening, tak pening, maka tuan-tuan Allah, buatlah ibadah yang telah kita nak jadikan dia sebagai ibadah istiqamah. Menerak ke tuan-tuan Allah, terlungkup ke, terbaring ke, buat. Ni payah tuan-tuan. Yang ni perlukan himmah yang tinggi.
Erti himmah adalah satu jenis kekuatan, tak mudah menyerahkan dah. Datanglah apa pun, aku tetap buat. Kita dengan baca Quran, tuan-tuan, Allah tengah baca, kawan datang. Aduh, kawan datang pula rebuk, tutup. Hari esok kawan lain pula datang, tutup lagi. 3 kali kawan datang. Hari keempat tunggu kawan lah. Tunggu kawan, tak buka, mana kawan ni? Tak buka dah Quran, tuan-tuan. Tak boleh. Dengan ibadah kena mujahadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Tuan-tuan nak mujahadah apa? Pilih. Nak duha tiap-tiap pagi. Duha tiap-tiap pagi, tuan-tuan nanti Allah. Maka kalau kita tidak ada lah kekuatan untuk bermujahadah untuk duha, sekejap je kita duha. 3-4 bulan dah dapat sikit nampak rezeki, malas lah. Solat malam gitu juga, tuan-tuan. Bangun kencing 4 kali, tak terfikir nak sembahyang. Bangun kencing 4 kali, tuan-tuan, tak fikir nak sembahyang. Lepas bangun subuh, tak fikir nak sembahyang. Malang karang lah, malang karang bangun 3 kali, tak fikir ke? Ambil mudah, tidak letak sebagai mujahadah. Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh untuk datang kepada kami, yakni memerangi hawa nafsu dia, kami akan tunjuk jalan kepada kami. Mafhum mukhalafah daripada ayat ni, kalau kita tak sungguh, tak sampai kepada Allah. Kita main-main dengan Islam, tak sampai kepada Allah. Ini mujahadah di dalam ibadah. Yang kedua, mujahadah tinggal maksiat. Kita tak boleh buat main-main dengan maksiat. Kata ulama, maksiat ni, maksiat dengan maksiat dengan taat ni, jangan memandang kecil walaupun ketaatan itu kecil, kerana di dalamnya ada redha Allah. Jangan memandang kecil walaupun maksiat itu kecil, kerana di dalamnya ada murka Allah. Tuan-tuan, kita tak boleh nak buat main-main dengan dosa. Tak apa ustaz, pandang sekali, itu rezeki. Salah, tuan-tuan, salah. Alah, pandang aurat orang je pun, apa masalah ni? Memandang perkara maksiat sebagai kecil, salah. Seseorang yang nak ubah, nak didik hati dia dengan kebaikan, betul-betul nak didik supaya hati tu jadi baik, maka dengan maksiat sekecil mana pun dia kena serius. Ni maksiat tolak dua, tuan-tuan. Dia tak boleh ada kompromi. Kompromi hanya hadir setelah kita mentaati perintah Allah. Kompromi dah. Cakap banyak sangat ni. Kompromi tak boleh hadir sebelum kita mentaati perintah Allah. Perkara ni banyak berlaku dalam rumah tangga hari ni. Rumah tangga hari ni terlalu banyak kompromi. Kenapa? Kerana rumah tangga hari ni memerlukan suami kerja, isteri kerja. Kalau tak cukup makan. Kita tak nafikan perkara tu, memang dunia hari ni melekat. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Akibat daripada membenarkan isteri bekerja, ada 1000 fitnah dan 1000 maksiat yang diduduk dalamnya. Siapa tanggung dosa ni? Isteri tanggung, suami tanggung. Kenapa? Kerana tanggungjawab suami, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli kamu, yakni yang berada di bawah pimpinan kamu. Kalau kamu seorang suami, isteri kamu di bawah pimpinan kamu, kamu wajib jaga diri daripada masuk neraka. Kita ni, tuan-tuan mata Allah, duk mikir kerana kita punya pendapatan tak cukup, benarkan isteri bekerja, kompromi. Tetapi pekerjaan isteri tu penuh dengan maksiat. Kerjanya pakai seluar ketat, kerjanya aurat tidak tertutup dengan sempurna, kerjanya bercampur antara lelaki dengan perempuan. Hak ni siapa benarkan? Suami benarkan. Suami ni kena jawab depan Allah. Boleh benarkan isteri bekerja, tak ada masalah. Tetapi kompromi tu hanya hadir setelah suami memastikan dia telah menurut perintah Allah. Kerja kat mana? Kena tengok. Suasana kerjanya macam mana? Kena tengok. Ada tak maksiat? Kena tengok. Maka selepas semua tu dilihat, maka barulah boleh datang kompromi. Baik, boleh kerja. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, ini kata maksiat ni. Tidak ada kompromi dalam maksiat, walaupun sekecil-kecil maksiat. Dan seterusnya. Yang diringkaslah, tuan-tuan, sebab ada 4 minit lagi. Tuan-tuan bagi hapus 9 tadi. Last sekali, inilah last. Lastnya adalah kena banyak zikir.
Zikir yang banyak ni riyadhah, yang ni konsisten. Tuan-tuan nanti Allah perhatikan diri masing-masing, masing-masing jawab. Jangan beritahu, jawab. Ada tak zikir yang tuan-tuan amal memang harian, bermula dia dulu sampai sekarang tak tinggal-tinggal? Cek. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita fikir tak ada. Tak ada. Kita tahu ayat Allah, ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Kita tahu ayat tu. Ketahuilah dengan banyak mengerti Allah, hati jadi tenang. Kita tahu ayat tu, memang ada dalam Quran. Tapi tuan-tuan nanti Allah, banyak mana kita zikir? Banyak mana zikir? Lepas semayang 33 itu pun kalau tak kalut. Maghrib tadi tak zikir dah tuan. 33 tu tak ada dah. Saya duk mikir tadi kuliah ni panjang, kena cut sikit wirid, cukup sampai ayat kursi je. Lepas tu tak ada zikir. Ada tak zikir harian masing-masing? Dalam hati Allah, zikir kena banyak. Banyak mana? Sebanyak-banyaknya. Tidak ada bilangan. Sebanyak-banyaknya. Dipenuhi harian tu dengan zikir Allah. Zikir ni tuan-tuan yang dipenuhi, bukan seminggu. Saya ni dah zikir seminggu dah Ustaz. Memang zikir seminggu ni non-stop. Minggu kedua tinggal. Tak boleh. Sebab tu dia duduk dalam tajuk riyadhah, yakni konsisten zikrullah. Saya ni Ustaz zikir dah seminggu, tak dapat pun tenang. Seminggu baru. Saya semalam zikir dari pagi sampai ke malam Ustaz, tak dapat pun tenang. Sehari baru. Sifatnya riyadhah, yakni konsisten. Jadi tuan-tuan mati Allah, kalau tuan-tuan melaksanakan apa yang telah pun diletakkan oleh Allah sebagai undang-undang untuk bina tubuh, insya-Allah tubuh tu akan jadi baik. Kalau tuan-tuan bina akal dengan ilmu yang benar, insya-Allah akal jadi baik. Dan kalau tuan-tuan bina hati tuan-tuan dengan benar, insya-Allah hati ini jadi baik. Apabila akal baik, hatinya baik, ini jalan highway untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Saya menepati masa, alhamdulillah. Jadi saya serahkan semula kepada tuan-tuan lah. Kalau ada soalan dan apa, jangan tanya yang susah-susah lah tuan-tuan. Susah nak jawab. Tanya yang mudah-mudah, insya-Allah kita boleh kongsi jawapan. Kalau tak ada soalan pun alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sekarang tu dulu. Silakan kod-kod kalau ada soalan. Tak ada ya? Ya. Baik. Sepakat ulama. Ini sepakat ulama tasawuf mengatakan zikir yang paling baik untuk mendidik hati. Sepakat ni. Zikir yang paling baik mendidik hati adalah zikir la ilaha illallah. Banyaklah zikir tu tuan. Zikir ni lah zikir yang paling baik. Ni sepakat ni. Ulama tasawuf sepakat kata tak ada zikir yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Zikir-zikir yang tuan-tuan buat, zikir la haula wala, zikir selawat, zikir ya zal jalal wa ikram, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, zikir itu tak apalah nak buat. Tapi zikir yang paling baik untuk mendidik nafsu adalah zikir la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Baik, tak ada tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki. Kalau ada rezeki lah. Jauh ni. Kalau ada rezeki jumpa lagi tuan, insyaAllah. Ada rezeki jumpa lagi insyaAllah. Ini first time sampai Seremban Pasal 3A ni. Pusing-pusing tadi India aja. Saya dah mikir ini surau ni India Muslim. Fikir dah tadi rupa memang ada surau India Muslim. Subhanallah. Subhanallah. Apa tu, kalau di Kelang tu saya kuliah satu tempat masjid India macam dekat apa tu, macam masjid negara dekat masjid India. Dia khutbah dalam apa tu bahasa India lah. Memang kita dengar dan senyum sajalah. Senyum, tak faham benda. Tapi alhamdulillah ada dekat sini apa tu golongan India Muslim sampai ada surau. Moga-moga Allah SWT menyebarluaskan hidayah di kawasan ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan ketika kami lalai, dosa yang kami lakukan ketika kami tersalah, dosa yang kami lakukan ketika lemah iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah, jemaah kami ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu, pandanglah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku kekurangan kami mengaku ketaksiran kami mengaku kehinaan kami, ya Allah. Tetapi dalam semua kelemahan ini kami tetap mengharapkan rahmat dan belas kasih-Mu, ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa hidup kami ibadah, ya Allah. Jauhkanlah sisa-sisa hidup ini daripada melakukan kemungkaran dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bukakanlah pintu rezeki yang halal dan memberi manfaat seluas-luasnya kepada kami, ya Allah. Kau tutuplah serapat-rapatnya rezeki yang syubhat dan haram, ya Allah. Kau matikanlah kami setelah kami menyelesaikan segala urusan kami di atas muka dunia, ya Allah. Kau matikanlah kami dalam keadaan kami mengucap kalimah-Mu la ilaha illallah. Kau jadikanlah kuburan sebagai tempat rehat kami, ya Allah. Kau jadikan akhirat sebagai tempat kehidupan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.